أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Mana ya? Tak ada. Seorang lagi Ada tepi mu dah. Dah có kereta. Kesak apa? Apa? Oh, tagi apa boleh. Bawi gaduh luar apa. Yang ngaji lu wi ya. Lah kewewa apa. Tak boleh wi biar ngaji. Nyewi kan kau tersak. Keterangannya karena katanya sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun, nyata ia. Telah bersalah-salahan pendapatan ulama Islam. Telah bersalah-salahan, telah berkhilaf pendapatan ulama Islam pada keterangan halal dan haram itu. Itu dia. Maka berkata Abu Hanifah rahimahullah, ni pada menyatakan ke apa halal dan haram. Maka berkata Abu Hanifah rahimahullah taala, adalah yang halal itu apa-apa yang menunjukkan dalil atas harusnya apa-apa. Apa-apa suatu ia menunjuk dalil atas harusnya apa-apa itu dikatakan perkara tu benar halal. Tu kaedah Abu Hanifah. Dan berkata Asy-Syafi'i, la'alla zahira Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Dan berkata Asy-Syafi'i, adalah yang haram itu apa-apa yang menunjukkan dalil atas haramnya apa-apa. Yani apa-apa suatu yang menunjukkan dalil atas haramnya apa-apa suatu. Tu. Apa saja yang menunjuk dalil atas haram, maka perkara tu dikatakan haram. Tu kaedah ulama bagi. Kaedah ulama. Imam Hanifah kata macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni. Kalaulah tiap-tiap perbuatan kita yang menunjuk dalil kata harus, buatlah.
Kalaulah perbuatan kita tu menunjukkan dalil itu katakan haram, jangan buatlah. Tu saja. Nah, banyak dunia sekarang ni kita misalnya seperti tunggu kubur. Menunggu kubur dan baca keluhur tempat orang mati, ataupun tahlil tempat orang mati, buat 7 hari tempat orang mati. Ataupun sembelih lembu tempat orang mati, buat 40, buat 100. Ada tak dalil menunjuk kata haram? Maka tak ada dalil menunjuk kata haram. Ada tak 7 hari haram sembelih lembu? Tak ada. Ada tak orang mati diharamkan tunggu kubur? Tak ada juga. Tu hanya tunggu kubur, cakap apa je tunggu, tapi hakikatnya kita pergi duduk atas kubur baca keluhu, baca Quran, berzikir. Maka perkara tu perkara boleh, bukan perkara tak boleh. Kalau dia duduk atas kubur, duduk main judi, duduk gebuh ketong, tu sungguh. Itu ada dalil terang-terang kata benda tu benda haram. Ni tak baca keluhu, baca Quran, apa saja atas kubur tu. Tak ada haram pun satu. Tak ada berak atas kubur. Nak berak dah kecing, dia keluar luar kubur. Dia ada tanah dia. Bukan tunggu atas kubur, tak keluar-keluar dengan berak situ, makan situ. Bukan. Ini dalil ulama ni. Kata Abu Hanifah macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni. Perkara yang boleh, tak ada apa langsung. Sekira duk atas kubur, duk mengorak, lain kau tu. Duk atas kubur, orang baca keluhu, baca qul huwallah, baca tahlil, baca Quran. Kita atas kubur, buat apa dik? Dik buat gapo tu? Ingat kau dek. Tu haram sungguh masa tu. Gitu. Ingat baik tu. Tu. Jadi orang kita ni tak alih lah perkara. Ni dalil besar ni. Jadi kata Abu Hanifah, benda halal apa-apa menunjuk dalil atas harusnya. Kata Imam Syafi'i, kata Asy-Syafi'i, kata Asy-Syafi'i, tapi kata Asy-Syafi'i adalah yang haram itu apa-apa yang menunjukkan dalil atas haramnya apa-apa. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara kedua-duanya halal dan haram, umurun mushtabihatun, beberapa perkara yang kesamaran. Yang kesamaran. Apa? Adalah di antara halal dan haram itu beberapa perkara, yakni banyak perkara yang kesamaran pada hukumnya, hukum beberapa perkara. Apa beberapa kesamaran? Tak tentu halal, tak tentu kata haram. Itu kesamaran. Sekiranya tiada kesamaran padanya pada beberapa perkara, nyatalah dihukumkan akan terlarangnya beberapa perkara. Sekira tiada kesamaran pada beberapa perkara tu, nyatalah dihukumkan akan terlarangnya beberapa perkara. Dan adalah bertanya kepada hukumnya, hukum beberapa perkara. Itu bid'ah. Tu. Itu dia. Apabila tiada kesamaran, pada beberapa perkara tadi atau pada hukumnya boleh tu. Sekiranya tiada kesamaran padanya, yakni pada hukumnya, dia kata gitu. Padanya, pada hukumnya, hukum beberapa perkara tu tak ada kesamaran, nyatalah dihukumkan akan terlarangnya beberapa perkara. Dan adalah bertanya pada hukumnya, hukum beberapa perkara yang terlarang tu. Bid'ah. Bid'ah tu, minum arak haram. Kan boleh haram? Buat tanya tu. Kerana apakah boleh minum arak tu haram? Kerana apakah boleh mengorak tu haram? Padahal kita tak ada celuk apa ni. Cakap saja ya. Dah. Haram kok mana Itu bid'ah. Tak boleh tanya. Apa bid'ah?
perkara yang Nabi tak buat. Apabila nas mai kata haram, haram. Tak kena tanya pasal apa boleh haram, kerana apa boleh haram. Tak kena tanya dah benda tu. Tu. Tinggal semayang, tinggalkan semayang haram. Maka kita tanya, pasal apa boleh haram? Aku tak ada curi, tak ada apa. Tak semayang ya. Masalahnya. Jangan tanya, itu bid'ah. Maka apabila datang seorang saudagar. Ni kaedah kita pergi pasar malam. Kita pergi kepada nak beli barang. Maka apabila datang seorang saudagar, seorang perniagaan, membawa barang-barang dagangan. Apa barang dagangan? Mana yang ambil barang perniagaan dia daripada luar masuk dalam pasar malam. Maka orang tu kita tak kenal pun. Dia ni orang mana kita tak tahu. Yang bawa barang-barang dagangan yang hendak dijualnya seorang saudagar tadi, ataupun yang hendak dijualnya barang-barang dagangan. Dia bawa masuk barang-barang perniagaan dia daripada sini kepada sini, masuk mari dalam pasar malam ataupun mari tempat jual tu. Tiadalah wajib memeriksa daripada barang-barang dagangan itu. Tak boleh kita periksakan dia. Tak boleh kita tanya-tanyakan dia. Kita nak pergi beli buah timun ke, tembika. Nak beli barang ke pasar malam ke, bukan tu, hai pakcik, ni barang ni pada mana pakcik ni? Pakcik curi ke pakcik ambil orang ni? Ada aku pakcik curi hak barang ke? Pemuda-pemuda banyak curi lah ni. Nak beli hak pemuda, mari jual dalam pasar malam ni. Itu tak wajib itu tanya siapa tahu tu umur. Nak beli petai, tak boleh tanya, mari mana petai ni pakcik? Pakcik curi lah. Kalau orang tua tu payah sikit nak curi, kalau warung-warung jual. Kalau orang pemuda-pemuda jual, rambut panjang kat ni, kita tanya, hei, ambil mana petai? Petai ni ambil mana? Curi kan beli? Ambil mana? Tak kena tanya, tak wajib tanya tu. Malaikat orang yang tu kita dah kenal. Kata orang ni dia ni tak ada berniaga pun. Bukan orang berniaga. Pokok durian pun tak ada, pokok petai pun tak ada, tapi jual durian, jual petai. Macam tu. Ingat molek tu tak kena tanya dah, pakai tentu kata curi. Orang tak pernah berniaga. Tak pernah buat kebun. Tiba-tiba barang perniagaan ada kat dia. Tu bukan dah tu. Kalau orang tu kita kenal. Kalau orang tu tak kenal, tak wajib terperiksa. Tak wajib diperiksa dan tiada pula disunatkan memeriksanya barang-barang dagangan. Tak sunat periksa, tak wajib periksa. Tak wajib tanya mari dalam dana. Kita nampak benda tu halal, beli. Kalau benda tu haram, tak usah beli. Tu nampak benda halal, buah tembika. Ambil buah timun, boleh beli. Nampak ikan, beli. Tu benda halal. Babi, jangan beli. Tu benda haram. Tetapi makruh bertanya daripada barang-barang dagangan, makruh. Tak boleh tanya kerana membawa kepada iri hati. Bawa ada kecil hati dia. Allah, dia ning. Tak saya beli, tak nak beli, tak kena duk tanya Ni tanya media awal sampai bila-bila apa. Allah, kena berat terlalu ni. Jadi perasaan hati dia tu ada gaduh-gaduh kelahi berbalah-balah dalam pasar malam atau balah dalam pasar. Bergocoh, teribuk, boleh jadi tu. Dalam tu syarat tak bagi. Kalau kamu rasa sedap, kamu beli. Kalau kamu perasaan kamu tak sedap, jangan beli. Itu perkara-perkara barang-barang perdagangan, perkara perniagaan. Katanya Nabi SAW, famanittaqas syubuhat, maka barang siapa takutlah ia ataupun peliharalah ia akan segala syubhat-syubhat ila akhirih. Maka adalah seorang yang menjaga diri seorang
daripada jatuh kepada perkara yang kesamaran itu, ialah yang mencari kesejahteraan, ialah yang, yakni ialah orang yang mencari kesejahteraan, yakni keselamatan pada agama dan perangai bagi seorang. Dia selamat pada perangai dia, selamat pada agama dia. Orang yang pantan daripada perkara yang kesamaran. Tu. Pantan. Tahu kata benda ni kesamaran? Jangan. Tu benda kesamaran jangan ambil. Benda syubhat. Kalau ambil, jangan makan. Maka perkara syubhat ni lah banyak orang tak jaga. Banyak sekali orang tak jaga. Orang suka makan je. Orang suka makan, suka apa-apa saja. Tapi tak kira barang tu mari kat mana, buat ke mana, macam mana, pitih pada mana, orang tak kira kat situ. Patutlah kita mesti jaga perkara syubhat. Kerana syubhat ni dia berat balik haram, dia tak berat balik halal. Ingat benda syubhat, dia berat balik haram, dia tak berat balik halal. Dia tak berat balik haram. Balik halal tak berat, dia berat sebelah balik haram. Berat tetapi tak sampai ke haram, tapi benda tu dekat-dekat nak haram. Tu benda syubhat. Maka kita jaga syubhat, kita jagakan agama kita dan jagakan diri kita, bukan kat mana-mana dah. Apabila seseorang tiada menjaga diri seorang daripada jatuh pada perkara yang kesamaran itu, maka berlanjutanlah lidah orang banyak mengupak dan memperkatakannya orang tu. Tu kalau orang tu tak jaga diri daripada jatuh perkara kesamaran, maka berlanjutanlah berlanjutanlah mana berpanjanganlah lidah orang banyak mengupak dan memperkatakannya seorang seorang yang tidak menjagakan diri daripada perkara yang kesamaran. Banyaklah orang mengupak kat dia, banyaklah orang berkatakan dia dan mencacikan dia, dengan sebab kita tak jagakan benda syubhat. Ni. Dan terpandanglah ia sebagai orang yang menyeru manusia kepada kejahatan. Dan terpandanglah ia orang. Dan terpandanglah ia orang sebagai seorang yang menyeru manusia kepada kejahatan. Atau terpandanglah ia seorang, bukan orang, seorang. Ingat tu domain dia tu. Dan perkatakan nyonya seorang. Nyonya seorang. Dan terpandanglah ia seorang itu sebagai seorang yang menyeru, yang mengajak manusia kepada kejahatan dan kebinasaan. Jadi macam tu pula kalau tak jaga benda kesamaran. Kita ni sebagai mengajakkan orang buat perkara kejahatan. Sampai lagi orang yang berilmu. Ni kena pantang benar lah. Kalau benda ni syubhat, tinggal terus. Tinggal terus. Kerana apa? Kerana orang ni suka ikut pada orang. Suka ikut pada orang yang pandai. Dia tengok buat apa-apa, tengok orang pandai buat, dia ikut. Dia tak tahu, kata masalah macam mana, hukum macam mana, dia tak tahu. Tapi suka ikut. Suka ikut akan orang pandai. Dia orang berkupiah, orang ustaz, orang baba, orang belajar agama. Padahal dia ikut, dia tahu kata perkara ni hukum macam ni, tak tahu. Banyak sekali macam tu. Lalu tu kita kena jaga. Jaga baik, jangan jatuh dalam perkara kesamaran. Nanti orang terpandang kita ni sebagai orang yang menyeru manusia kepada kejahatan dan kebinasaan. Lebih-lebih lagi kita akan belajar ni, belajar agama, belajar apa, masa kita nak makan tu tak payah kita ambil gambar. Ambil gambar sebar dalam Facebook. Ambil gambar dalam depan makan, nanti. Satu, nanti. Dua. Tak payah.
Kerana benda tu membawa kepada makanan tu tidak ada keberkatan. Kerana kita sebar dalam Facebook, semua orang nampak, sama ada kaya sama ada miskin. Dia mau nampak, dia mau lihat ke benda tu, tapi dia mau nak makan tak boleh. Hanya ada telio sajalah. Aku lapar benda ni, tapi aku nak makan tak boleh. Maka makanan itu tidak ada keberkatan. Kita cuba tengok tempat Hadarul Maut, tempat orang Arab Yaman. Nah, Arab Yaman ni kalau dia beli barang, dia tak masuk plastik, masuk dalam jabir, tak masuk jabir putih. Dia masuk jabir hitam, macam sampah lah. Kalau kita beli barang kat kedai, dia cadang plastik hitam. Dia tak cadang plastik putih, tak ada. Kenapa? Kerana dia takutkan orang miskin tengokkan barang yang dibeli kat kedai tu, tengok dia nak beli tak boleh, dia nak makan tak boleh. Maka perkara tu kurang berkat, tak ada keberkatan. Tapi sekarang ni jadi apa panggil? Tahulah, tiap-tiap kalau itu tiap-tiap pangkat suka ambil gambar nak makan. Kalau kita sebar dalam keluarga family kita, okey yang tu. Nah, hari ni aku pergi makan tom jam, hari ni aku pergi makan ikan besar. Kita sebarkan dalam family saja, dalam keluarga saja. Bukan masukkan dalam Facebook. Kerana Facebook ni seluruh dunia nampak barang tu. Seluruh dunia. Jadi sekarang ni jadi umum balwa bang. Nah, semua orang kalau makan banyak makan sedap-sedap, dia suka ambil gambar. Kau ambil gambar, masuk dalam tu. Maka kalaulah orang yang ambil gambar tu lah, orang ustaz, atau orang belajar agama, ataupun babo, ataupun tuan guru, ambil benda tu, maka dia itulah sebagai jadi penyeru. Macam kitab ni kata ni, sebagai seorang yang menyeru manusia kepada perkara tu. Setara ustaz pergi buat, setara babo pergi buat. Patah poh lagi aku ni orang bukan babo, bukan ustaz, bukan pelajar agama. Tak ada apa, boleh lah ambil gambar. Orang ikut ambil gambar. Padahalnya kita sebar benda tu dalam Facebook, orang terlihat benda tu. Orang melihat makanan yang kita nak makan, orang tak boleh makan, maka makanan tu tidak ada keberkatan. Apabila tidak ada keberkatan, kita makan dia macam amal ni, macam hari, macam malah. Nah, buat amal malah, tak nak kebaikan, nak kejahatan, macam-macam lah. Sahabat tu makanan, makanlah, jangan sebarkan dalam Facebook. Jangan sebar dalam tu. Nah, kamu nak sebar apa-apa, sebar diri kamu jadilah. Kerana makanan ni masuk dalam rungga. Mana dalam rungga ni mesti kita kena jaga. Dan lebih-lebih lagi, doa kita Allah Ta'ala tidak terima. Itulah kita takut sekali. Dengan sebab makanan. Dengan sebab makan ni Allah Ta'ala tak terima doa kita. Tu jaga baik dia. Kalau kita buat macam tu, maka kita ni sebagai jadi seorang yang menyeru manusia kepada perkara itu. Nah, kepada perkara itu. Sahabat Abu duduk sekali dengan Habib Umar. Habib Umar masa mana-mana nak ambil gambar dia boleh ambil. Tapi larang masa makan. Masa makan dia larangan. Tak boleh ambil gambar masa dia makan. Jangan ambil. Bawa apa dia nak makan, dia stop. Jangan ambil masa dia makan. Dia break lah. Break. Stop. Jangan ambil masa makan. Kita scale line baru. Mula makan sedap-sedap depan ada ikan besar kan. Add sikit dia situ. Nah. Ataupun buat itu. Macam-macam lah kita. Nah, sahabat tu makin hari makin malas belajar agama, makin hari makin malas buat amal. Tu. Ingat baik tu. Nah, lebih-lebih lagi jadi orang orang hadapan, orang jadi pemerintah, ketua. Tak patutlah buat begitu tu. Ni nanti orang belakang tengok kat kita, bagus macam ni. Babo kemas. Nah, babo kemas sungguh. Ambil gambar sikit. Jaga sikit lah. Keberkatan makanan tu. Kerana orang miskin banyak yang tengok benda tu tak boleh makan, dia terasa dalam hati dia, maka makan tidak ada keberkatan. Apabila keberkatan kurang, itu paling kita takut tu. Ni
Dunia handphone, bagi sekarang. Dunia sosial internet. Tu. Dunia teknologi. Nah, sekarang ini. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, janganlah ia, ya siapa-siapa, berdiri di tempat tuhmah, yakni tuhmah jahat. Apa tuhmah jahat? Yakni tempat sengkau jahat. Jangan duduk pada tempat sengkau jahat. Nah, kita tak ada main judi, tapi kita pergi tunggu tempat orang main judi. Jangan duduk tempat sengkau jahat. Dan tuduhan orang tu, janganlah ia berdiri di tempat tuduhan orang. Tu atau pada tuhmah. Nah, ni duduk tempat tuduhan orang. Apabila kita duduk kat situ, orang tuduh kata kita ni buat perkara yang jahat. Padahal kita tak jahat ni. Jangan duduk macam tu. Macam duduk atas pondok duduk diam, kita katanya. Buat apa atas pondok, tidur pun tak. Cakap pun tak. Nah, kami kokek-kokek. Masalahnya. Jangan duduk macam tu. Apa? Duduk tengok handphone masalahnya. Jadi orang tengok, buat apa ni? Kadang-kadang you duduk pondok. Ni, nampak tidur. Tapi bermasa belajar lagi. Kok mana dia ni? Tidur. Kata tidur, tak tidur. Tidur. Pakai duduk mengatuk lagi ni. Tu. Nah, ingat abang, itu masalah duduk pondok kalau kat luar. Nah, tempat main judi. Walaupun kita tak main judi, jangan pergi. Atau tempat rebus ketang. Kita ada minum ni ketang. Tapi kita duduk sekali. Masuk sangkung, masuk masyarakat ketang. Nak hidup sekali. Tak. Tempat tuduhan tu tangan. Tu. Jangan gitu. Janganlah ia siapa-siapa berdiri di tempat tuhmah jahat, gapo sengkoan jahat panggil, dan tuduhan orang. Dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jauhkanlah dirimu daripada segala perkijaan yang mendatangkan engkar di hati manusia. Jauhkanlah dirimu daripada segala perkijaan yang mendatangkan engkar di hati manusia, sekalipun beroleh engkau. Sekalipun kamu tak ada apa-apa. Tapi orang tu apabila kita tengok kita di tempat lagu tu, jadi manusia engkarkan benda yang kita duduk macam tu. Tapi kita kata, hai tak apa, aku beres, demo lain tak boleh duduk sini, aku boleh duduk sini, tak apa. Aku ngaji tinggi. Masalahnya. Aku tak apa, demo tak boleh sungguh. Jangan. Kena jauh dirimu dari benda tu. Ni dia weh. Ni dia, semacam kita tengok permainan. Permainan main apa? Kita misalnya wayang kulit. Wayang kulit kita ada. Dia orang ramai-ramai pergi, maka kita pergi duduk situ. Maka kita kata, aku tak apa. Aku tengok wayang kulit aku mek tiba. Tu. Aku tengok wayang kulit aku mek tiba. Mu tak ada sungguh. Tengok suka-suka main kamu. Tapi aku tengok aku tiba benda ni. Tak ada tiba aku tak pergi. Walau begitu sekalipun, jangan duduk tempat macam tu. Kerana orang suka jahat. Walaupun kita atas tempat tu, kita duduk boleh. Boleh kita duduk, tak ada apa. Ni maknanya, jauhkanlah dirimu daripada segala perkijaan yang mendatangkan engkar di hati manusia, sekalipun beroleh engkau. Boleh banyak misal. Macam kita duduk sekali dengan perempuan-perempuan. Dia kata, ustaz, babo, gano ni duduk dengan retino, duduk dengan perempuan ni. Kawai tak apa, dia pun tak boleh. Kawai siapa pun tabak tengok orang tino ni macam tengok toko kayu je. Balik ustaz ni, balik babo ni. Kita retin orang perempuan ni, kita tilik dia macam kita tengok toko kayu, tak ada apa-apa langsung. Demo tak boleh sungguh.
Demo tengok retina kan seperti no sungguh. Duk mahal serah, mari. Tak leh demo. Kita tak apa. Tu misal. Banyak lagi tu boleh lagi. Begitu sekalipun tak boleh kita duduk tepat lagu tu. Duduk ambil sekadar faedah saja. Ada masalah gapo, kecakap sekadar faedah. Habis. Bukan lagi duduk sekali, ni aku ni, walaupun diri kita ni, boleh duduk macam tu, tapi orang lain tengok macam tu tak bagus, tak cantik. Maka kita kena jauh. Tu mana dia? Boleh kita pergi hotline lagi. Bukan hanya satu. Banyak lagi kita heretkan. Tempat sekaan kata tempat ni, orang engkar tempat ni tak boleh. Tapi kita duduk boleh macam ni. Tak ada apa-apa bagi aku. Bagi kamu tak boleh semua, tapi aku tak apa macam ni. Gitu sekalipun tak boleh. Jauhkanlah dirimu. Tu makna ittaqas syubhat. Banyak lagi tafsir dia tu. Banyak macam tu tak? Macam musyawarah laki-laki perempuan tu, musyawarah sekali tu. Macam kita ni musyawarah perempuan tak apa. Orang lain tengok. Kerana bapa mengajar sedap sangat apa tuah diri. Aku tak apa. Aku tengok tak rasa apa. Betul nak kau hati ni. Masalahnya. Tengok supo toko kayu yo. Misalnya. Begitu kali pun jangan. Kena jauhkan diri. Kerana sekaan orang tu tak baik dah. Tu mana kita jaga benda syubhat. Banyak sekali lah jaga benda syubhat. Tu tak berhera benda syubhat. Banyak sekali. Ada pula yang banyak sekarang ni yang isu-isu masalah yang berlaku tapi orang kita tak berani nak tegur. Gapo isu nikah kahwin. Tempat nikah kahwin, lepas tu nikah kahwin tak apa, nikah kahwin cantik baik. Tempat ambil gambar. Ambil gambar adalah suami isteri, pengantin baru 2 orang sekali. Lepas tu yang lain tu penuh tu. Ada semualah laki sebelah, perempuan sebelah ambil satu gambar tu ni. Tu takut tu. Takut apa? Takut masuk lelaki itu dalam ad-dayyus. Ad-dayyus. Ad-dayyus ni la yadkhul jannah, tak masuk syurga. Gapo ad-dayyus? Biarkan isteri kita duduk dengan orang. Tu takut sekali. Takut benar tu. Bukan terlarang kerah dak tu, takut benar. Takut masuk dalam tu, nantilah kita jadi ad-dayyus. Maka ad-dayyus ni la yadkhul jannah, tak masuk syurga. Kita biarkan isteri kita duduk dengan orang ajnabi, duduk apa itu ini dengan tidak ada faedah. Jaga baik tu banyak sekarang ni. Sekarang ni banyak sekali. Jadi apabila majlis nikah kahwin tu baik nikah kahwin tu. Tapi ambil gambar tu kena jaga sikit lah. Jaga. Jaga sikit. Orang beriman. Kita. Orang beriman jaga sikit. Ambil sebar pada tempat lain tu, maka benda tu jadi perkara yang menyeru. Lepas tu kita kata, aku tak apa. Ni dah. Aku beres. Mu tak boleh sungguh. Macam kita ustaz, kita baba. Pergi buku dengan gambar tu, apa beres, tak ada rasa apa langsung. Aku tak boleh sungguh, aku tok akil. Kalau aku tak akil, tok akil tak ada bini lagi. Tak ada berumah lagi, hidup cungak sungguh. Masalahnya Pak ni tu apa tak apa. Beres apa ni, beres ustaz dia tu. Walau begitu sekalipun kena jauh. Tu makna gitu. Faham tak tu? Tu faham tak tu? Faham masalah tu. Bukan nak kata orang ambil gambar tu dak. Tu nak kata macam tu pun syarat kata pun jauhkanlah dirimu. Walaupun kata aku tak apa. Tu, tapi tepat tu orang engkar, orang tak terima macam tu. Begitu, maka kita kena jaga diri kita. Tengok syarat, masya-Allah. Tak apa dah tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman waqa'a fi syubuhati." Maka barang siapa yang jatuh dan berlakulah ia pada perkara-perkara yang syubhat. Adalah perkataan ini boleh ditanggungkan atas 2 perkara. Gitu Apa 2 perkara tu? Pertama, bahawa diperbuat oleh seorang
akan perkerjaan yang haram. Itu. Pertama, bahawa diperbuat olehnya oleh seorang akan pekerja haram. Lepas tu, padahal ia seorang tiada menduka akan haramnya, tiada menduka akan haramnya tu perkerjaan tu. Tu dia boleh kata begitu tu. Padahal ia seorang tiada menduka akan haramnya haram pekerjaan tu tadi. Dia buat perkara haram, padahal dia tak ada berasa apa-apa. Tak ada rasa luka hati dia dengan kerjakan benda haram, tak ada rasa apa-apa. Kedua, diperbuatnya seorang akan pekerjaan yang hampir-hampir dekat kepada yang haram. Tu. Yang kedua, diperbuatnya seorang akan pekerjaan yang hampir-hampir dekat kepada yang haram. Di sinilah tempat terbenarnya pepatah ahli-ahli ilmu. Sekat tu. Dua perkara tu baik. Siapa jatuh syubhat? Pertama, bahawa perbuat olehnya ke pekerja yang haram, padahal ia seorang tiada menduga. Boleh tak? Menduga atau menduka, tiada rusing. Tiada menduka, tiada menduka cita. Tiada rusing akan haramnya pekerjaan tu tadi. Buat perkara yang haram tapi hati tak rasa duka cita. Kedua, diperbuatnya seorang akan pekerjaan yang hampir-hampir dekat kepada yang haram. Itu maknanya mereka jatuhlah syubhat. Dekat-dekat jatuhlah haram, tapi tak jatuh lagi. Di sinilah tempat terbenarnya pepatah ahli-ahli ilmu. Jaga itu. Di sinilah apa? Diperbuatnya akan pekerjaan yang hampir-hampir dekat kepada yang haram. Di sinilah, yakni kedua tu. Yakni pada kedua, diperbuatnya akan pekerjaan yang haram yang hampir-hampir dekat pada yang haram. Tempat terbenarnya tepat. Tempat terbenarnya, tempat yang sebenarnya tepat. Tu hanok. Sebenarnya pepatah ni perkataan lah. Pepatah ni perkataan ahli-ahli ilmu, yakni ulama. Tu. Dan maksiat itu membawa kepada kafir. Tu dia. Tu. Tempat terbenar ke apa? Perbuatan. Diperbuat akan pekerjaan yang hampir-hampir dekat kepada yang haram. Siapa dia? Ialah mereka jatuh dalam syubhat. Dekat nak buat benda haram. Tu yang terbenarnya pada perkataan ahli-ahli ilmu. Tu. Dan maksiat itu membawa kepada kafir. Bukan sebab bagi kafir. Maksiat derhaka pada Allah. Membawa, yakni boleh membawa kepada kafir. Pasal apa? Kerana nafsu itu, nafsu yang ada dalam diri seorang, apabila jatuh pada suatu larangan berasu-asu, apabila berlaku pada suatu larangan, suatu perkara yang dilarang, berasu-asu, naiklah ia suatu larangan, kebinasaan yang kecil kepada kebinasaan yang terlebih besar daripada suatu larangan. Ni kita cakap mudah-mudahnya, mula-mulanya buat benda yang larang kecil dulu. Lepas tu makin hari makin besar, makin hari makin besar, makin hari makin besar. Sebab tu maksiat tu boleh membawa kepada kafir. Sebab nafsu itu apabila jatuh suatu larangan berasu-asu, naiklah suatu larangan kebinasaan yang kecil kepada kebinasaan yang besar daripada, lebih besar daripadanya. Tu daripada kebinasaan yang kecil, boleh tu. Tu. Naiklah kebinasaan yang kecil kepada kebinasaan yang lebih besar daripadanya.
Daripada kebinasaan yang kecil ataupun daripada suatu larangan. Mana mula-mula yang kecil tu macam orang isap rokok. Orang merokok, mula-mula yang merokok ia isap daun saja je. Mula-mula daun saja yang ambil. Ada isap. Mula-mula. Lama-lama ia ambil terbakar. Terbakar so je. Tak ada banyak pening. Terbakar so. Lama-lama tambah 2. Lama-lama 3. Lama-lama tak besar ni. Lama-lama tak sedap rokok daunnya tu. Kau ketah pula. Kau ketah. Tak sedap kau ketah. Ganja pula. Tak sedap ganja. Tung pula. Heroin pula. Ganja pula. Dadah. Semua. Dia mari pada kecil tu. Tu. Maka orang ni kalau dia tak penuh tepuh benda kecil, dia tak akan jadi benda besar. Tu. Dengan sahabat tu, mula-mula dia kata tak apa, sikit. Lama-lama kau makin besar, makin hari makin besar. Lama-lama iktikad dia kata halal. Halal tu jadi kafir. Halal tu jadi kafir. Maksiat ni mudah-mudah kita. Nah, mula-mula beli terotak nak tengok berita. Tengok berita tu. Lama-lama kau naik dia pergi kata halal. Sudah. Habis tengok apa-apa jangan pegang kata halal. Nah, ini nafsu aku puas. Nafsu aku puas. Nah, kalau pegang kata halal lagu. Orang duk joget dah tu, ini halal ni. Nanti temu boleh membawa dah kafir. Tapi tu maksiat boleh membawa seorang kepada kafir. Bukan sebab bagi kafir. Nah, sehingga timbul dalam masa sekarang ni kata di Mesir kita tak tahu juga. Hingga di Mesir ni ia ada petua hukum. Hukum tengok TV. TV maka pelakon dalam TV tu. Kan sedang dalam TV tu ada hukum tu baik pula. Ada haram, ada makruh, ada sunat. Masya-Allah. Ni, ada haram, ada makruh, ada sunat. Sunat ada juga dia kata tengok TV. Tengok apa? Tu. Apa tengok pelakon. Sunat ada juga. Lepas tu dia bayangan. Bayang macam ni bayangan. Hak haram kita tengok dia tak ada boleh mengiktibar apa. Hanya tengok aurat dia. Kadang-kadang dia pakai planner ni suara dalam. Nah, bakal luar dalam, perempuan bakal luar dalam ni pakai baju dalam apa. Kita tengok tu ke. Ada mengatuk cak cerak dah. Celak luah. Hak tu haram kata. Ni, dia kata lah tu. Aku nak ayat hak Mesir kata ni. Lepas tu hak makruhnya tengok tak ada boleh mek fikir apa-apa. Dia kata tengok nampak peraik naya dia apa. Tu. Pada hal je. Tengok tak ada boleh bedah ke apa. Tengok ayat makruh tak apa tengah haram. Ya hukum dia kata masalah tengok TV, tengok wayang dalam TV ni bukan haram zati, hanya haram aridi. Ya bahas. Hak dia bahas lah ni. Haram aridi. Macam mana haram aridi ni? Perkara yang ada dalam tu. Tak apalah tu ni. Hak masuk hak sunat ni ku tak apa. Ada juga tengok sunat. Mana kita tengok dia tu boleh mikir masa macam apa? Kita tengok dia tu macam dia buat pelakon wayang, dia curut cerita ni. Apa tu biar dia kata sunat. Tapi aku duduk tak terima lagi, tapi belak dia gitu tu kan tak sunat. Dia faham juga lepas dia buat gitu pun dia faham juga. Tak gitu kan? Dia pelakon dia faham dah kan? Dia faham pelakon ni. Sabit yang ulama yang itu ni ya hukum haram lah dah kok gapo haram. Ulama yang apa yang warak dia hukum haram lah pasal apa dia faham. Ilat dia faham so. Faham tak weh? Faham ke buku duk sini benda ramai situ. Mu kena cakap macam ni nah. Kalau cakap macam ni kena betul. Kalau cakap tak kena tak betul tak bitih tak boleh. Masalahnya nah. Tu ulama Mesir ya di Mesir tua begitu. Ada yang gapo yang haram, yang makruh, yang sunat tu aku tak nampak tu. Kalau yang haram pun tak apa dah Bo sunat pula tu. Kena tu lalu ni. Ikut dia itu
Ni. Tu. Malah nak bangkang, malah nak kata apa-apa tu. Ni dia. Asal belum benda kecil ya. Dia benda kecil sebab tu tengok orang tak apa, tengok aku dah tengok benda dah tengok apa perempuan telanjang dah. Aku tengok sungai kakak duk makruh ya. Lepas tu mu tengok dia mu tak semayang, mu tak haram lah. Dia mau Allah Akbar. Ada cara dah. Tu haram dah lah. Asal benda tu benda ada haram, ada makruh, ada apa gitu ini. Hak ulama Mesir kata dah. Aku tak kata ni kuayah dia. Ni kuayah dia. Aku tak mesti kata benda ni. Kuduk dia jadi. Dia ingat baik tu. Nah. Benda khilafiyah ni apa masing-masing cidik lah. Tu. Benda khilafiyah. Tu dia. Ni dia weh. Ni benda maksiat. Ni ahli ilmu kata ni. Di sinilah tempat terbenarnya tempat pepatah ahli-ahli ilmu. Apa? Ni. Ini pepatah ilmu. Dan maksiat itu, macam tu buat titik 2T tu dikatakan apa makulul qaul bagi pepatah ahli ilmu. Makulul qaul perkara yang dikatakan oleh ahli ilmu. Dan maksiat itu membawa kepada kafir. Pasal apa? Kerana nafsu itu apabila jatuh, apabila berlaku pada sesuatu larangan, berasu-asu. Naiklah ia, berasu-asu naiklah ia. Mana kokoh naik tu. Berasu-asu naiklah ia suatu larangan kebinasaan yang kecil. Tu. Naik ia kebinasaan kecil kepada kebinasaan yang lebih besar daripada suatu larangan tu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sonyo dilaknat oleh Allah akan pencuri telur. Orang curi telur dilaknat. Apa? Dijauhkan dari rahmat. Hingga dipotong akan tangan pencuri telur. Dan dikutuk oleh Allah akan pencuri tali hingga dipotong ke tangannya. Dikutuk apa dikutuk? Dijauhkan daripada rahmat. Tu dikutuk. Baca molek tu. Dan dikutuk, dijauhkan pada rahmat oleh Allah akan pencuri tali hingga dipotong akan tangannya pencuri tali. Sama je. Orang curi telur kena potong tangan. Dan pencuri tali pun ialah juga. Pencuri tali bukan telur, tali. Tali hingga dipotong ke tangan. Apa? Yakni diperbuat oleh seorang mencuri berasu-asu. Tu. Mula-mula dicurinya seorang mencuri akan benda yang kecil-kecil seperti telur dan tali. Mula-mula dia curi. Nak belajar curi ni, curi duit lu sebelah 5 kaut. Mula-mula 2 kaut. 20 sen. Tengok juga ayat sini. Mula-mula dia curikan benda yang kecil-kecil. Apa? Yang seperti telur dan tali. Masuk ke pasar, curi telur sebutir. Boleh poket balik. Lagi pula beli tali pula, tali kasut. Beli balik. Tetapi akhirnya seorang mencuri ni sampai melarat kepada mencuri barang yang berharga mahal seperti amah kita asal hingga sampai satu nisab. Nisab ni nun sad alif ba. Satu nisab curinya. Maka dipotonglah akan tangannya seorang mencuri sebagaimana dinyatakan hukumnya hukum mencuri dalam ilmu fiqh. Mula sikit telur tak sampai satu nisab curi. Maka satu nisab curi ni serobok dinar. Maka dinar ni kita kata satu dinar ialah 120 bat. Kalau Malaysia ke dalam 15 ringgit. Maka serobok dia tu
serobot dinar, maka dalam RM15 kita bahagi 4. Maka 1 dan 4 tu dah serobot dinar. Kalau bahasa Thai kan 120 bat masalah. Maka bagi 4 jadi 30 ha. 30 120 bat. Maka siapa dia curi siapa 30 bat, maka kena dipotong ke tangan. Mula-mula telur seputih 11 biji. Telur sebiji ni 50 sen. Nah, 50 sen 70 sen telur sebiji. Tak sampai lagi hak kat tangan. Nah, lama-lama sampai hingga curi benda besar. Sampai satu nisab curi, maka dipotonglah akan tangannya, tangan pencuri dah, tangan seorang mencuri, sebagaimana dinyatakan hukumnya, hukum mencuri dalam ilmu fiqh. Mula-mula macam mana? Curi yang pertama, potong pergelangan tangan kiri ni, potong ni. Curi yang kedua, potong pula pergelangan kaki kanan. Tinggalnya tangan kanan, tinggal kaki kiri. Yang kanan, yang kiri, yang tangan ni dah potong, hak kaki pun dah potong. Curi yang 3, baru potong pergelangan tangan hak kanan. Curi yang keempat, potong pergelangan kaki yang kiri. Curi lagi, habis dah lah. Nah, tengok syarat. Ni noyak atau orang curi ni, kalau kamu tak simpan, tak tahu, tak tolak 3. Nah, tak tolak 3 masalah ni. Kalau kamu tak tahu tu, kamu akan perasa ada semua nak curi. Tengok syarat dia bagi. Mula-mula potong ni tu. Curi yang kedua, potong kaki. Curi yang 3, potong telinga. Curi yang 4, potong. Curi lagi tengoknya. Ada dah ambil mulut pula. Masya-Allah. Orang curi. Ingat baik tu, jangan bawa perangai itu, tak bagus. Tu dia. Mula-mula curi anak ayam dulu. Curi telur, lama-lama curi anak ayam, lama-lama curi ibu ayam. Lama-lama bapa ayam, mama habis segau. Curi dia habis. Habis jangan tu noyak temak siap boleh membawa ada kafir dengan berasa dia pegang halal. Pegangan dia kata halal. Tu yang bawa kafir. Kalau lah pegangan dia tidak kata mengiktikad kata halal, itu tak apa. Semata-mata nafsu dia ya. Itu haramnya. Katanya Nabi SAW, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala kambing yang memeliharalah ia pada keliling tempat larangan. Tempat larangan. Nah, adalah mana himan itu, ialah satu potong daripada bumi, supaya terpelihara rumputnya, rumput satu potong pada bumi ni, daripada dimakan sebarang menatang. Dia panggil ding senguang. Ding senguang bahasa Siam. Bahasa Malaysia panggil apa? Iaitu satu bombing, jadi larangkan untuk apa? Untuk orang nak kerja dalam tu tak boleh. Hak kerajaan lah, tanah tu hak kerajaan, tak boleh siapa-siapa nak milik. Nah, itu macam tu lah. Sini panggil senguang. Maka siapa-siapa yang mengembalakan ternaknya, ternak siapa-siapa, apa ternak? Jadi ternakannya, apa binatang ternakan. Maka siapa-siapa yang membalakan, apa? Yang membalakan ternaknya, yakni yang membalakan binatang ternakannya, siapa-siapa di sekeliling larangan itu, di sekeliling tempat yang dilarang itu, tentulah tu jawab dia. Tentulah saya tentulah ditakuti kalau masuk ke dalamnya, dalam larangan itu, ternaknya, oleh ternaknya, ternak siapa-siapa itu. Ternaknya oleh ternaknya. Takut masuk dalam tu. Tambah jangan duk pelihara tepi-tepi tempat larangan. Nanti silap masuk dalam. Tu takut. Dikecualikan sekiranya digembalakannya, sekiranya digembalakannya akan ternak itu. Apa ternak? Yang binatang ternakan. Ternak itu tu badannya, ataupun nyo tu kembali di siapa-siapa. Sekiranya digembalakannya siapa-siapa, ternak itu akan ternak itu. Boleh buat gitu.
Sekiranya digembalakannya. Digembala. Membela tu lah. Digembalakannya. Tekan siapa-siapa. Ternak itu akan ternak itu jauh daripada bumi larangan tersebut. Itu dikecuali. Kecualinya dikecualikan sekira digembalakannya siapa-siapa akan ternakan itu jauh daripada bumi larangan tersebut, maka dia pun tak akan masuk dalam bumi yang dilarangkannya. Kalau dia pelihara jauh. Begitu juga kalaulah kita jauh daripada benda syubhat, maka kita tak akan terjatuh di dalam benda yang haram. Tapi sebaliknya kalau kita suka berani kepada benda syubhat, maka kita akan jatuh dalam larangannya. Ada. Itu dia. Ketahuilah adalah bagi tiap-tiap suatu yang diharamkan itu larangan. Adalah bagi tiap-tiap suatu yang diharamkan itu larangan. Heman tu ialah larangan yang melikungi. Senguanglah. Nah, yang melikungi. Sonyo farak itu. Diharamkan hukumnya farat. Dia baca farjun, asal farjun ni lubang panggil. Tu. Asalnya lubang, makna farjun ni lubang, sama ada hak laki ataupun perempuan. Maka ditukarkan oleh ulama bahawa kata hak laki itu dipakai zakar, hak perempuan nama farat tentu. Kenapa? Karena hak perempuan tu zohir lubang dia, lalu tu panggil farjun. Itu tak itu. Dia bagi syarat sonyo farak itu diharamkan hukumnya hukum farak. Haram. Tak ada haram bagi lain suami lain pada suami. Maka larangan bagi farak itu juga. Maka larangannya tepat jadi larangnya farak itu ialah dua paha pun jela juga. Dua paha perempuan tu pun jela juga walaupun hak isteri. Buat apa? Takut-takut jeluh masuk dalam farak. Tu dia. Kalau tak takut jeluh tak apa. Tu. Bila tu ketika isteri tu berhaid. Ketika tu datang haid. Maka apabila takut jeluh masuk dalam farak tu, maka tak boleh keluar celah pun. Kalau pusak tak apa. Pusak lubang telinga, lubang hidung. Mulut. Wah, lebih ikutlah lain tak ada apa lah. Yang larang dua tu ya, dia antara pusat dan lutut. Kalau hak ni faham benar kuat. Tak ada kena duk mengaji berharap ni. Mudah faham kalau hak ni kau. Dan diperbuat zina itu diharamkan hukumnya, hukum berbuat zina. Zina tu haram. Lepas tu maka berkeluar dengan seorang perempuan lain pada satu tempat yang sunyi, iaitu berkeluar dengan seorang perempuan lain pada satu tempat yang sunyi itu larangannya. Larangannya larangan berzina. Hak larangannya berzina tak boleh. Gapo? Meselamkan kepala hasyafah kepada dalam farak tu zina. Kepala hasyafah tu, kepala zakar tu masuk dalam farak tu panggil zina. Asalnya begitu. Lepas tu itu larangan tu asalnya haramnya zina tu haram. Lepas tu duduk berkeluar duduk song to song panggil. Seorang sama seorang, laki seorang, perempuan seorang duduk sekali dalam bilik. Aduh sekali haram tu larangan panggil. Tu larangan bagi zina. Lalu tu Allah Taala kata wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Zina juga ada haram. HP perkara zina pun tak sah juga. Tak nak juga perkara tu pun. Tapi manusia ya tabiat. Yang mana Allah Ta'ala larang, iaitulah yang kerja. Nah, tengok dalam YouTube tu. Dia buat kotak. Dia buat kotak larangan. Dia larang itu dilarang lihat dalam lubang ini. Hamdu nairuni. Tulis siap ada kata dilarang melihat dalam lubang ini. Kalau bahasa Siam kan hamdu nairuni. Tapi orang ni pun kata benda larang. Apa dalam ni?
Masuk tengok pau kena kek. Tu. Orang larang dah tu jangan tengok. Ya hula kat kepala pau kena. Tu. Kita tu baik manusia lagu tu sungguh. Nah, sabit kalau siapa lah kerja apa? Kerja nyo kelapa. Nah, kerja jual kelapa, jual isi kelapa, jual santan dia panggil. Nah, kalau sabuk kamu tak tahu, mu tulis pai situ. Mu ngapai tu, dilarang ambil sabuk. Tak lama habis sabuk mu. Tu. Mu kerja santan, mu kau tahu, waktu mu koyoknya kulit sabuk penuh itu. Nak kita tahu lah mana sabuk banyak dah ni. Mu tulis wak pai tu, kam tuan. Tu apa? Dilarang ambil sabuk. Larang ambil sabuk, ham aukan mak perau, tulis situ. Tak ada apa seminggu habis sabukmu. Kenapa? Karena manusia ni benda hak tu hal larang tu, hak tu lah yang nak sangat. Karena setuju dengan nafsu dia. Jangan kamu HP zina. Tak ada HP dak berak selalu dah. Banyak sekarang ni. Tu orang zina senang-senang tak kena hadu. Tak kena hadu apa orang zina mana-mana apa. Tak apalah tu. Ada wajiblah atas tiap-tiap manusia menjauhkan diri manusia daripada perkerjaan yang haram, kerana tertegahnya perkerjaan yang haram, dan begitu juga daripada larangan perkerjaan haram, kerana ia perkerjaan yang haram ni membawa kepada, atau kerana ia larangannya tu. Nah, kerana ia larangannya itu membawa kepada memperbuat yang haram-haram. Tu suruh jauh tu. Perkerjaan haram kan tegah, supaya juga perkara dilarang. Ni, perkara dilarang. Ham suburi. Dia kata. Prap 2,000 baht. Dilarang merokok, denda 2,000 baht. Tu benda larang. Nah, benda larang tu kamu gi isap perut. Haram dosa lah. Karena mu HP tempat larang. Dia tulis ham suburi, dilarang merokok. Kamu pergi isap tempat larangan tu, maka itu haram. Asal mulanya isap rokok makruh ya. Tapi apabila pergi isap tempat larangan, tu haram. Tu banyak lagi lah. Kita banyak lagi bahasan dia tu. Takut benda haram, maka kena takut juga benda larangan dia. Kerana benda yang dilarang ni tak masuk benda haram lagi, belum tentu lagi benda. Tapi apabila kita pergi kerjakan benda tu, maka kita pergi buat perkara yang haram. Tu. Macam ni, kita merokok, asal hukum merokok makruh ya. Tapi apa makruh ni? Kita tak isap tempat larangan. Bawa kata larangan ham suburi. Dilarang ke isap rokok, kita pergi puak haram lah. Tak ada dah makruh. Tu dia. Ingat baik tu hukum dia tu. Habis. Apa ya nak hurai balik katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatun, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم بسم الله